Hai, hello Malaysia. Terima kasih kerana anda masih terus setia bersama di dalam channel Elvino ESTV. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan like video ini supaya anda tidak ketinggalan dengan semua perkongsian berita yang saya akan kongsikan di dalam channel ini. Untuk perkongsian berita hari ini dipetik daripada Malaysia Kini. Muhyiddin tidak boleh rayu ke Mahkamah Persekutuan Pendakwaan. Undang-undang itu tidak membenarkan Muhyiddin Yassin membuat rayuan ke Mahkamah Persekutuan kerana kes rasuah utamanya bermula di Mahkamah Seksyen, kata seorang anggota pasukan pendakwaan. Timbalan Pendakwa Raya Wan Shahrudin Wan Ladin berkata demikian di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur semasa sebutan pagi tadi berhubung kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram terhadap bekas Perdana Menteri itu. Dia berkata kes itu masih kekal di Mahkamah Seksyen selepas Mahkamah Rayuan memerintahkan ia dikembalikan semula ke Mahkamah Seksyen untuk tindakan lanjut. Pada perbicaraan di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Azura Alwi pagi tadi, dia berkata, rayuan terakhir bagi kes di Mahkamah Seksyen adalah di Mahkamah Rayuan sahaja mengikut Seksyen 87 Akta Mahkamah Kehakiman CJA 1964. Peruntukan tersebut menyatakan bahawa sebarang rayuan yang timbul daripada sesuatu perkara di Mahkamah Seksyen hanya boleh dibawa ke Mahkamah Tinggi dan berakhir di Mahkamah Rayuan. CJA juga menyatakan bahawa hanya rayuan yang berasal daripada perkara di Mahkamah Tinggi boleh dibawa ke Mahkamah Rayuan dan akhirnya ke Mahkamah Persekutuan. Sehubungan itu, Wan Shahrudin berkata, pihak pendakwaan akan membantah permohonan pembelaan untuk menangguhkan prosiding kes rasuah terbabit sehingga rayuan didengar dan diputuskan Mahkamah Persekutuan. Pada 28 Februari lepas, Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepas dan membebaskan Muhyiddin daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Bagaimanapun, pada hari berikutnya, Ahli Parlimen Pagoh itu memfailkan rayuannya ke Mahkamah Persekutuan. Wan Shahrudin memberitahu bahawa alasan rayuan Muhyiddin ke Mahkamah Tertinggi tidak diketahui mengikut undang-undang dan adalah bertentangan dengan Seksyen 87 CJA. Bagaimanapun, peguam Muhyiddin, Hisham Teh Potiek, menyangkalnya dengan alasan rayuan boleh dibuat ke Mahkamah Persekutuan kerana rayuan di Mahkamah Rayuan adalah berhubung permohonan semakan di Mahkamah Tinggi yang bukan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Seksyen. Katanya pihaknya sudah memfailkan notis rayuan di Mahkamah Persekutuan untuk mencabar keputusan Mahkamah Rayuan itu dan akan memfailkan permohonan untuk menangguhkan prosiding kes rasuah terbabit. Azura kemudian menetapkan 3 April untuk sebutan kes. Presiden Bersatu itu merayu keputusan Mahkamah Rayuan pada 28 Februari yang lalu yang membenarkan rayuan pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan dirinya. Dalam keputusan sebulat suara itu, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan kemudian mengarahkan kes berkenaan dikembalikan semula ke Mahkamah Seksyen. Menurut Hakim, Mahkamah Tinggi terkilaf apabila memutuskan 4 pertuduhan berkenaan tidak mendedahkan sebarang kesalahan Muhyiddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional PN. Pada 15 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi membebaskan Muhyiddin atas 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah RM232.5 juta ringgit bagi Bersatu selepas membenarkan permohonannya untuk membatalkan tuduhan terbabit. Ia susulan 4 pertuduhan itu didakwa tidak mendedahkan kesalahan. Mengikut Seksyen 23/1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Muhyiddin ketika menjadi Perdana Menteri ke-8 didakwa menggunakan kedudukan untuk suapan
bernilai Rm232,5 juta ringgit daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Sendirian Berhad, Nepturis Sendirian Berhad dan Mumford Sendirian Berhad serta ahli perniagaan Azman Yusof bagi bersatu. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putrajaya di antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Dia juga berdepan 3 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram yang semuanya berjumlah Rm200 juta ringgit. Sekian saja perkongsian berita untuk hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe serta like video ini. Jumpa anda di perkongsian berita yang seterusnya. Bye-bye.